Jadi bagaimana kita nak mengatasi dan menangani kelusuan minda ini? Mungkin saya boleh kongsikan dengan 7 cara secara ringkas. Cara yang pertama adalah kita hendaklah mendapatkan maklumat dan berita daripada saluran yang terkini dan juga boleh dipercayai seperti Kementerian Kesihatan Malaysia, Majlis Keselamatan Negara, serta jauhi fake news atau berita palsu. Kita juga hendaklah menjauhi dan mengurangkan penggunaan sosial media. Sekiranya dengan mendengar berita-berita ini boleh meningkatkan rasa kerisauan ataupun rasa ketakutan pada diri kita untuk sementara waktu. Jadi cara kedua yang sangat penting adalah self-care ataupun penjagaan diri sendiri. Ini perlulah kita rangkumi 3 aspek, iaitu aspek dari segi kesihatan fizikal, mental dan juga spiritual kita. Jadi kita hendaklah memastikan kita makan makanan yang berkhasiat, mendapatkan tidur dan rehat yang mencukupi, dan pada masa sama melakukan senaman secara berkala. Yang kedua, dari segi mentalnya, kita boleh menulis isi hati atau perasaan, fikiran kita di dalam satu jurnal supaya kita mungkin dapat mengenal pasti mana-mana fikiran yang perlu kita tangani, supaya kita dapat membantu kita rasa lebih tenang. Dari segi kerohanian dan keagamaan, saya mensyurkan untuk kita meneruskan aktiviti seperti berdoa, bersolat sunat, meditasi, yoga dan sebagainya untuk membantu kita. Yang ketiga, kita perlulah berhubung dengan orang-orang yang kita senangi dan kita percayai bagi membolehkan kita menzahirkan perasaan ataupun fikiran kita secara perkataan. Kita boleh lakukan ini sama ada dengan cara virtual ataupun dengan secara berdepan sambil kita menjaga penjarakan sosial dan SOP yang sepatutnya. Jadi saya mencadangkan kita luangkan masa mungkin 5 minit setiap hari bersama dengan rakan kita ataupun ahli keluarga kita untuk kita bercakap secara jujur tentang apa yang kita rasai. Dan seterusnya juga, luangkan masa juga untuk kita bercakap dengan majikan kita, penyelia ataupun rakan sekerja untuk membincangkan bagaimana perasaan kita sewaktu menghadapi situasi COVID ini. Cara yang keempat adalah kita menjadualkan rutin kehidupan kita semula. Dan dalam jadual ini kita hendaklah letak aktiviti-aktiviti yang merangkumi bukan saja pekerjaan kita, tetapi juga aktiviti-aktiviti yang bermakna dan menyeronokkan. Ini bagi membolehkan kita punya downtime sendiri ataupun recharge time. Yang kelima, kita hendaklah memastikan kita menghentikan penggunaan rokok ataupun kafein yang berlebihan serta menghentikan penggunaan minuman beralkohol dan juga dadah. Memang pada peringkat awal kita merasakan bahan-bahan ini dapat membantu kita untuk memberikan ketenangan, tetapi dalam jangka masa panjang ia boleh menyebabkan emosi kita menjadi terganggu, tidur menjadi terganggu dan sukar untuk kita meninggalkan habit sedemikian. Sekiranya anda merasakan anda perlukan bantuan untuk berhenti mengambil bahan-bahan tersebut seperti alkohol dan dadah, berjumpalah dengan pakar-pakar di hospital yang berdekatan. Fokus kepada perkara yang kita boleh selesaikan dan bantu, dan maafkanlah diri kita di atas kekurangan kita dalam ketidakupayaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara, dan teruskan kehidupan. Yang keenam, kita hendaklah realistik dan mempunyai tanggapan yang jelas tentang perkara mana yang kita boleh kawal dan perkara mana yang kita tidak boleh kawal. Masalah mana yang kita boleh selesaikan dan yang tidak boleh diselesaikan. Sebagai contohnya, saya boleh kawal bagaimana saya berkongsi perasaan kepada orang lain, apa yang saya lakukan pada orang lain dan juga apa maklumat yang saya kongsi kepada orang lain. Tetapi saya tidak boleh mengawal apa yang orang lain buat. Bagaimana situasi COVID di dunia ini berterusan ataupun bagaimana mereka yang mendapat COVID menjadi lebih teruk ataupun. Yang ketujuh, last but not least, cubalah untuk lakukan aktiviti relaksasi seperti slow breathing ataupun pernafasan secara perlahan ataupun pernafasan dalaman, itu deep breathing exercise, dan juga progressive muscle relaxation, iaitu teknik relaksasi otot secara progresif, yang mana anda boleh dapatkan teknik-teknik ini dengan mudah di YouTube pada masa sekarang. Cuba juga aktiviti senaman secara berkala ataupun aktiviti-aktiviti seperti yoga ataupun meditasi. Akhir sekali, terima kasih kepada semua yang telah mendengar.
Jadi seruan saya kepada semua rakyat Malaysia dan terutamanya barisan hadapan, jom kita bersama tangani COVID. Kita jaga kita mesti menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga berjumpa kembali.